Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sebelum cikgu mula, macam biasa, cikgu nak double check semua boleh dengar suara cikgu dan boleh tengok skrin, boleh nampak skrin. Boleh. Okey, good. Macam biasa ada apa-apa tolong shout je dekat mic. Takut tak sempat nak tengok chat, takut tak sempat nak tengok handset. Okey, so dah 9-8 minit cikgu mulakan sekarang. Kalau hari Jumaat hari tu cikgu bagi recording cikgu dah habis sampai kaedah 1, kaedah 2 ni, betul kan? Cikgu habis sampai sini hari tu. Okey, ya. Okey, so sekarang kita sambung kat sini lah. Hari tu yang dalam recording tu cikgu bagi macam mana caranya kita nak apply hukum linear kepada hubungan tak linear. Maksudnya asal-asalnya ni persamaan dia. So ini obvious sangat dia bukan linear. Dia tak linear. Jadi macam mana kita nak ubah dia jadi y sama dengan mx tambah c. So samalah yang ni pun kaedah 1, kaedah 2 ni dia cumanya beza sebab ada dua pemalar kan. Cikgu kata dia ada dua pemalar iaitu A dengan B. So ada yang memilih untuk jadikan pemalar belakang ni adalah A. Ada yang memilih untuk jadikan pemalar belakang ni adalah B. Sebab tu dia keluarnya dia tulis kaedah 1, kaedah 2. So sebenarnya dia bukan kaedah yang berbeza. Dia macam variasi 1, variasi 2 lah. Kaedah dia kaedah yang sama je sebenarnya. Okey, so kita untuk hari ni kita tengok contoh 6 dalam buku teks ni. Contoh ni dia kata tukar persamaan y sama dengan PQ kuasa X dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Pemalar maksudnya constant. Constant maksudnya ada nilai lah, dia bukan pemboleh ubah. Dalam satu persamaan ni dia ada pemalar, ada pemboleh ubah. Okey. Dia suruh tukar kepada bentuk linear y sama dengan mx tambah c. Seterusnya kenal pasti siapa y, siapa x, siapa m dan juga siapa c. Okey. So kalau kita tak payah tengok penyelesaian dia, soalan dia y sama dengan PQ kuasa X. Y sama dengan PQ kuasa X. Okey, so kita tahu kita nak ubah dia jadi kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, X ni duduk kat sini. So kalau awak tengok soalan dia ni, X ni duduk dekat bahagian atas ni, bahagian indeks. So macam mana caranya kita nak bagi X tu turun ke bawah, bukan sebagai kuasa. So tak ada cara lain, dia mesti melibatkan log. Sebab kita belajar hukum log je yang ada. Yang yang ada kuasa dekat atas, dia boleh turun ke bawah. Okay, so kaedah yang kita pakai adalah kita take log on both sides. Okay. Kita ambil log dekat dua-dua belah. Sebab ini adalah persamaan. Kita mesti berlaku adil lah. So kalau sebelah kiri kita ambil log, sebelah kanan pun kita ambil log. Okay. So kita akan buat log y sama dengan log PQ kuasa X. Okay, sekali di sebelah kiri, sekali di sebelah kanan. Okay, so kita akan modify yang sebelah kanan ni. Sebelah kiri kita biarkan dulu log Y. Sebelah kanan apa kita nak buat? Kalau ada log PQ kuasa X. So ini berbalik kepada hukum log yang kita belajar dalam topik yang berapa itu? 4 topik keempat. Okay, so kalau ikut hukumnya PQ kuasa X ni dia dapat daripada mana? P darab dengan Q kuasa X. Jadi kita boleh pecahkan dia jadi 2 iaitu log P tambah log
Q kuasa X. Dan kemudian ikut hukum log jugalah X ni boleh turun ke depan sini. So kita akan dapat log Y sama dengan log P tambah X log Q. Macam tu. Ni cikgu tulis log saja maksudnya understood lah. Log asas 10 Kalau cikgu tulis log sahaja maksudnya log asas 10. Lepas tu, okay. So jangan lupa kita nak bentuk Y sama dengan MX tambah C. So nampak ke X kita kat mana? X kita dekat sini. So kalau awak nak susun bagi cantik sikit pun, nak susun ikut Y sama dengan MX tambah C, awak boleh buat macam ni lah. Log Y sama dengan, sekejap orang nak masuk. Okay, log Y sama dengan X ni, cikgu nak letak kat sini, yang depan ni, MX. So awak boleh letak log Q darab dengan X. Maksudnya log Q ni adalah M and then X ni adalah paksi X tu lah. Tambah dengan log P. Tapi sebenarnya biasanya jarang orang tulis macam ni tau. Macam ni macam pelik sikit sebenarnya. Okay, biasanya boleh je tulis. Biasanya kita ubah tempat je lah. Kita tulis X log Q. Tapi understood lah. Understood maksudnya ini yang depan ni adalah Y besar. So yang ni adalah awak punya M. So yang ni adalah awak punya X. Ini adalah awak punya C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Tapi in case awak takut awak keliru, awak nak tulis juga log Q darabkan dengan X pun tak apa, tak ada masalah, boleh je. Okay, so sini adalah M, sini adalah X besar. Maksudnya sekarang kalau ada kita nak lukis garis lurus penyuaian terbaik, kalau kita nak lukis lah. Kalau kita nak lukis, dia akan jadi paksi vertikal ni adalah ni ya, Y ni. So iaitu log Y. So paksi yang horizontal ni adalah yang X besar tu lah. So X besar ni adalah yang ni. Okay, sini log Y, sini adalah X. Macam tu. Apa soalan dia tadi ya? Okay, tukar kepada bentuk linear Y sama MX tambah C, seterusnya kenal pasti. Okay. Ni tengok dia buat je macam ni. Log 10Y sama dengan log 10Q darab dengan X. So cikgu tadi tak salah pun buat macam tu. Okay. Tambah dengan log 10P. Okay. So sama tak macam cikgu buat? Samalah. Log Y sama dengan X log Q tambah log P. Di mana Y besar ni adalah log Y. Bandingkan dengan dia punya ni. Okay, jom kita bandingkan ini jawapan kita. Ini jawapan dia. Okay, so paksi Y ni, paksi yang vertikal ni adalah log 10Y, betul. And then M tu adalah kecerunan. So log Q ni maksudnya log 10 lah. Kalau cikgu boleh letak asas ni yang log 10. Ini pun log 10, ini pun log 10. Okay, tulis tak salah, tak tulis pun tak salah. Kalau tak tulis, understood lah. Itu adalah log asas 10. So, paksi X dia yang besar ni adalah X ni. So, C kita adalah log P. C kita adalah log P. So, M kita adalah log Q. Boleh faham tak setakat ni? Kita bagi feedback sikit, boleh nampak ke macam mana nak tukar tu?
Boleh. Boleh, okey. So tak apa, kita tengok lagi contoh lain. Banyak lagi contoh. Ada satu lagi contoh 7. Jadual menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. So dia bagi awak data lah. Dia bagi awak data. Kemudian pemboleh ubah X dan Y ni dia kata dihubungkan oleh persamaan 3Y tolak P X kuasa 2 sama dengan QX. So obvious sangatlah ini bukan linear, ada kuasa 2. Dengan keadaan PQ adalah pemalar. So dalam satu persamaan dia mesti ada pemboleh ubah dengan pemalar. So kalau tengok sini ada Y, ada X, ada Q, ada P. So X dengan Y tu adalah pemboleh ubah. So manakala P dengan Q tu mestilah pemalar. Okey, so A tukarkan persamaan itu kepada bentuk linear. Okay, so dia suruh tukar kepada bentuk linear. So kita tukarlah. So kita tengok macam mana kita nak buat. 3Y tolak PX kuasa 2. Jadi sama dengan QX. Sama dengan QX. Okey, pertama sekali ingat cikgu bagi tahu hari tu yang dekat bahagian paksi vertikal ni mesti ada boleh ubah Y dan X sahaja. Sekejap. This Y sama dengan X tambah C. Okey. So cikgu sebut hari tu bahagian belakang ni mesti pemalar sahaja. Yang X ni mesti tiada Y. Yang sini tak ada masalah. Ada Y bercampur dengan X pun tak ada masalah. Tapi dia tiada pemalar. Okey. So pertama sekali kita nak cuba susun dulu benda ni supaya memenuhi semua benda ni. So kalau tengok sini ada 3Y, ada X. Sini pun ada, okay, ni pemalar, ini pemalar, ini pun pemalar. Okay, so kalau kita tengok pemalar ni duduk kat sini, dua-dua ni. M ni adalah pemalar. Ini pun adalah pemalar. Okay, jadi step pertama mungkin kita akan buat apa? Kita akan alihkan dulu. Maksudnya kita tinggalkan 3Y. So cikgu nak alihkan pemalar ni biar semua duduk di sebelah kanan. So cikgu akan alihkan yang ni lah. Bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi PX kuasa 2. Yang QX ni memang dah duduk di sebelah kanan lah. So ini ada QX. Okey, lagi nak buat apa lagi? Kalau awak perasan, belakang ni mesti pemalar sahaja. Okey. Yang tengah ni mesti ada X. So benda ni kena fikir sikit lah. Kaedah ni cikgu tak boleh nak bagi tips, maksudnya sebab dia soalan berbeza-beza. Ada kadang-kala yang kalau ingat kita buat kaedah satu itu kita darab dengan X. Kaedah kedua tu kita bahagi dengan X. So dia lain soalan, lain operasi yang kita kena buat. So cikgu tak boleh nak cakap mesti setiap masa kena darab dengan X ke, setiap masa kena bahagi dengan X ke. Kita kena tengok keadaan soalan. Okay, so kalau tengok kat sini, dia sini memerlukan kebijaksanaan kita sikit lah. X kuasanya X kuasa 2, sini ada X. Okay, so yang tengah ni kita mesti nak ada juga satu X. Yang belakang ni tak ada X. Okay, jadi apa yang cikgu nampak ialah kita boleh bahagi dengan X. Okay, kita bahagikan dengan X supaya apa? Yang tengah ni nanti tinggal satu je X. Yang belakang ni nanti hilang terus X-nya. Okay. Dan lepas tu jangan lupa yang depan ni Y besar ni dia tak nak ada pemalar.
So kalau tengok kat sini ada nombor 3. 3 ni macam pemalar lah nombor. Jadi kita nak buang 3 ni kita bahagi juga. So kita bahagi 3x. Maksudnya macam ni lah. Sini 3y kita bahagi dengan 3x. So ini persamaan kena adil. Semua benda kita bahagi dengan 3x. Px kuasa 2 pun kita bahagi dengan 3x. Qx ni pun kita bahagi dengan 3x. Okay, cikgu ulang balik kenapa cikgu nak bahagi dengan 3x. Sebab cikgu tengok yang tengah ni ada x kuasa 2. Yang belakang ni ada x kuasa 1. So cikgu nak hapuskan x yang kat belakang ni supaya dia tinggal pemalar sahaja. Okay, sebab dalam hukum linear ni y sama dengan mx tambah c, kita akan ada satu benda yang kita nak pemalar sahaja tanpa x. So cikgu nak buang x kat sini kena bahagi dengan x. Okay. So satu lagi yang depan ni pula dia mesti tiada pemalar. Dia mesti boleh ada y dengan x sahaja. So kena buang 3. So nak bahagi juga dengan 3. So kita kena bahagi 3x. Okay, so kita sambung. 3y bahagi dengan 3x. Hilanglah 3 ni. So tinggal y per x. Kemudian sini px kuasa 2 bahagi dengan 3x. Atas ada x kuasa 2. Bawah ada x kuasa 1. Hilanglah sini. Ini hilang tinggal 1. So sini dia akan jadi px per 3. Sini x dengan x habis. So tinggal q per 3. So ini adalah kita punya y equal to mx plus c. Okay, kalau cikgu boleh tulis dia balik, cikgu boleh tulis macam ni. Y per x sama dengan p per 3x tambah q per 3. Mungkin nak buat lebih, nampak. Ini adalah y besar. Y besar kita, ini adalah m. M tu yang mana? P per 3. X besar kita adalah X yang ini. Tambah dengan C. So C kita, pemalar kita ni adalah Q per 3. C ni adalah yang ini. M adalah yang ini. Okay, so Y ni adalah pemboleh ubah. Dia hanya melibatkan Y dan X. Okay, sini M ni mesti pemalar, nombor sahaja. P dan juga 3. Okay, sebab dia dah kata tadi P dengan Q tu adalah pemalar. Okay, so sini pemalar, sini pun pemalar. Okay, jadi apa lagi soalan dia tadi? Tuliskan, tukarkan persamaan ini kepada bentuk linear. Habislah, sampai situ je lah. So melalui perbandingan, tengok perbandingan dia. Paksi Y dia, paksi vertikal dia adalah Y per X, samalah macam kita dapat tadi. Paksi X dia adalah X, sama macam kita dapat tadi. M dia adalah P per 3, C dia adalah Q per 3. So exactly sama macam yang kita dapat. So inilah persamaan linear dia. Kalau ditanya manakah persamaan linear dia, yang ini ya. Ini. So persamaan linear ni dia mesti dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So ini adalah persamaan dalam bentuk linear. So jawapan untuk yang A tu adalah ini. Y per X sama dengan P per 3X tambah Q per 3. Kemudian soalan B. Soalan B kata plot. Plot graf Y per X melawan X. Dia suruh plot pula. Okay, by the way, soalan ni sebenarnya kalau dalam exam ke apa, B ni dia sort of macam bagi hint dekat awak untuk A tau. Sebab dia suruh plot apa? Y per X melawan X. Bermaksud
Dia suruh awak plot kan. Paksi horizontalnya adalah X, paksi vertikalnya adalah Y per X. So let's say masa A ni awak memang tak ada idea. Nak macam mana nak tukar dia kepada bentuk linear Y sama dengan MX tambah C ni. Awak jeling-jeling lah soalan B ni. B ni dia kata dia nak pakai paksi yang vertikal ni adalah Y per X. Maksudnya awak tahu Y besar ni awak mesti tukarkan dia menjadi Y per X. X besar ni mesti kena jadi X. Itu kalau memang dalam kepala dah tak tahu nak buat macam mana, jeling-jeling lah ya. Part yang seterusnya tu tengok kalau dia ada suruh plot graf. Biasanya sebab dia satu soalan panjang dia mesti akan berkaitan lah. Okay, so dia suruh plot graf Y per X melawan X dengan menggunakan skala tertentu lah. 1 cm kepada 2 unit pada paksi X. 1 cm kepada 2 unit maksudnya awak tahulah. Ukur 1 cm dapat 2 unit. Ukur lagi 1 cm tambah lagi 2 unit. Kemudian paksi yang vertikal dia suruh guna 1 cm kepada 5 unit. Maksudnya 5, 10, 15 dan sebagainya. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus penyuaian terbaik. Okey, so kita tengok solution dia. Sebab kalau kita nak buat graf waktu macam ni ambil masa pula kan. Kita tengok terus solution dia. Ini graf yang dia dapat. Sebab data semua dia dah bagi. Data dia bagi kan? Data dia bagi, so kita masuk je lah ada berapa titik dia bagi ni. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. So kita plotkan titik-titiknya dan kita lukis garis lurus penyuaian terbaik. So kalau tengok yang dia buat ni, cuba check balance ke tak balance. Ada 1 titik, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, semua 6 tu ada. Kemudian yang dia berjaya sentuh adalah 4. Yang dia tak berjaya sentuh ada 2. Sini dia tak sentuh, sini dia tak sentuh dan dia balance kan. Satu dekat side sini, satu dekat side sana. So ini adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okay, yang dia boleh dapat. So yang titik yang dia tak sentuh tu adalah titik yang kedua dengan titik yang keempat. Kita take note sebab nanti kita nak cari kecerunan. So titik kedua ni dia tak sentuh. Titik yang keempat ni pun dia tak sentuh. Tu yang kelima. Titik berapa tadi tak sentuh? Cikgu ni pun. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, titik yang kelima. Titik kedua dia tak sentuh. Titik yang kelima dia tak sentuh. Yang lain dia berjaya sentuh. Okay. So itu kita assume kita dah plot dah ni. Kita assume kita yang lukis ni dah lukis garis lurus penyuaian terbaik. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan C dia minta apa? Daripada graf cari nilai P dan cari nilai Q. So cari nilai P, cari nilai Q. So kena tengok kat mana P, kat mana Q. Tengok persamaan kita. Persamaan kita tadi kat sini P. Tengok penyelesaian A tadi. Kat sini P, kat sini Q. So P ni dia akan melibatkan kecerunan. Sebab apa ni kan? M tu adalah P per 3. M tu adalah kecerunan. Q ni adalah pintasan. Okay, so kita tahu P melibatkan kecerunan. P dia melibatkan kecerunan dan Q dia melibatkan pintasan. So paling senang tengoklah dulu daripada graf ni, tengok pintasan, dapatlah jawapan Q. Pintasan dekat paksi vertikal. So macam cikgu cakap hari tu, kena pandai baca skala. Kena pandai baca skala. Kalau sini 15, sini mesti 16. Maksudnya 2 petak mewakili 1 unit. 16, 17,
18, 19, 20. Okey, dua petak kecil mewakili satu unit. Kemudian kalau tengok kat sini, ini 20 tambah lagi dua petak kecil dapat 21. So pintasan ni kat sini dia adalah 22. Okay, so nilai pintasan tu adalah 22. So pintasan Y, okay, ataupun cikgu suka guna pintasan Y besar. Okay, maksudnya pintasan paksi Y, paksi yang vertikal sebab dalam kes kita ni dia bukan Y kecil. Okay, paksinya adalah Y per X. Okay, so pintas ni adalah paksi Y. So pintasan Y nilainya adalah 22. So tengok dekat persamaan kita tadi, ni C ni adalah pintasan kan? C ni adalah pintasan. So C tu merujuk kepada Q per 3. Okay, jadi 22 ni bersamaan dengan Q per 3. Soalan minta cari Q sahaja. So Q ni macam mana dia dapat 66? Maksudnya ini adalah 22 didarabkan dengan 3 kat bawah ni. Sebab dia cuma nak cari nilai Q. Boleh Jadi Y sama dengan MX tambah C. Kita ada Y per X sama dengan P per 3X tadi tambah dengan Q per 3. So nilai C ni pintasan dia adalah nilai dia 22. Maksudnya Q per 3 ni lah yang bernilai 22. So soalan nak Q sahaja. So Q tu mestilah dapat jawapan dia 66. Okey, so tengok pula macam mana nak cari P. So jangan lupa kat sini M kita adalah kecerunan dan M ni adalah bersamaan dengan P per 3. So kecerunan, cikgu kata ambil saja mana-mana dua titik yang sentuh. Ambil yang sentuh. So kita boleh ambil daripada table. Okey, daripada table contohnya kita nak ambil titik yang sentuh ni, titik yang last kali ni. Titik yang last kali ni adalah titik 94. Ya, 94. Okey. Titik ni adalah 94. Lagi satu pilihlah, nak titik yang pertama ke, nak titik yang kedua ke, nak titik yang ketiga ke. Contohnya nak ambil titik yang kedua ataupun yang pertama lah. Cikgu ambil yang pertama dengan yang terakhir. Yang pertama ni adalah X dia 1, Y dia ada Y per X dia adalah 20. Ambil daripada table je. Ni table ni kan yang dia bagi ni kan. 1, 20, 9. Sorry. Jangan ambil kat atas ni. Ya Allah. Sekejap. Sekejap ya. Cikgu terlupa satu benda tadi. Minta maaf banyak-banyak. Masa awak nak lukis graf. Okey. Minta maaf, cikgu terlepas pandang. Okey, ini data asal yang dia bagi. Ini data asal dia bagi ialah X dengan Y. Bila dia suruh awak plot graf, ni Y per X melawan X. Minta maaf banyak-banyak. So masa awak nak lukis graf tadi, awak tak boleh pakai yang ni. Awak tak boleh pakai yang ni.
Sebab yang ini adalah hubungan tak linear. Ini hubungan tak linear. Kan A tadi dia suruh kita tukarkan kepada bentuk linear. So, awak kena wujudkan plotting yang baru. Ni. Ini adalah untuk yang linear. Ni adalah untuk yang linear. Di mana paksi horizontal dia adalah X, paksi vertikal dia adalah Y per X. Okay, ini paksi horizontal, ini paksi vertikal. So, tengok data-data yang dia bagi. X ni tak apalah sebab tak berbeza. X dia bagi 1, tengok yang atas ni 1, 2, 3, 5, 7, 9. Sebab kalau yang ini paksinya adalah X dengan Y. Yang ini yang tak linear. Yang linear dia dah tukar kepada sini paksi X, sini adalah paksi Y per X. So paksi X ni tak berubah. Sini X, atas pun dia guna X. So ini kita boleh follow. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kita boleh follow. Sebab sama. Atas X, atas paksi X ni adalah X. Bawah ni pun paksi X ni pun adalah X. Cuma bahagian paksi yang vertikal ni. Yang tak linear ni adalah Y. Tapi yang linear adalah Y per X. So kena buat Y per X. Maksudnya kena ambil macam ni. Macam mana boleh dapat 20 ni? Dia tengok daripada jadual atas ni. Y dia adalah 20, X dia adalah 1. Okay, macam mana dia boleh dapat 17 ni? Sebab dia ambil yang petak kedua ni. Y dia adalah 34, X dia adalah 2. Okay, sebab dia Y per X. So 34 bahagi 2 dapat 17. Kemudian macam mana dia dapat 16 ni? Dia ambil 48 bahagi 3. Sebab dia Y per X. Okay, 48 bahagi 3. So macam mana dia boleh dapat 12 ni? Dia ambil daripada 60 bahagi 5. Minta maaf banyak-banyak terlepas pandang betul. Oops, sorry. Ya, kalau cikgu boleh tulis balik kat sini. Asal-asalnya yang hubungan tak linear tu dia bagi X dengan Y. Aku tak nampak. Dia bagi X dengan Y-nya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Sekejap ya, cikgu betulkan balik. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ni yang asal. Dan Y yang dia bagi pada kita ialah 20, 34, 48, 60, 63, 36. Okey. So ini adalah yang tak linear. Lepas tu yang tak linear ni ialah paksi dia X dengan Y. Lepas tu bila kita dah tukar dia menjadi linear, bila kita tukar dia menjadi linear, dia bukan lagi X dan Y, tetapi dia adalah X dan juga Y per X. Macam tu. Okay. Jadi X ni sama. So X ni kita follow je. 1, 2, 3 and so on. Tapi kat sini dia mesti Y bahagi dengan X. Maksudnya mesti kita ambil 20 bahagi dengan 1. So kita dapat sini 20. Yang ini 34 bahagi 2. So mesti sini kita dapat
17. Okay, dan kat sini mesti 48 bahagi 3. Sebab apa? Sebab Y bahagi X. Nilai Y bahagi nilai X. So 48 bahagi 3, itu yang dia dapat tadi, 16. And then lagi 5, 7, 9. Okay. So ini adalah Y bahagi X dia, maksudnya 60 bahagi dengan 5. So 60 kita bahagi dengan 5, kita dapat berapa 60 bagi dengan 5 dapat apa? Jam dah sekejap. 12 kan? So sini 63 kita bahagi dengan 7, kita boleh dapat 9. Kemudian 36 bagi 9 kita dapat 4. So bila kita plot tadi, kita nak plotkan sini X dengan sini Y per X, kita akan gunakan titik-titik yang ini. So kita dah tak pakai dah yang ni masa kita nak lukis graf. Boleh faham ke tak ni? You all keliru tak? Tak. Boleh ni? Maksudnya boleh faham apa cikgu betulkan ni? Okey. So biarlah cikgu padam sikit ni, teruk sangat dah ni. Sekejap nak padam sikit. So yang mana yang tak sentuh tadi tu? Okey. So ini graf yang dilukis kat kita tadi. Alamak, hang pula. Sekejap ya, dia lama sangat tadi dia hang. Okey. So 6 titik tadi. 6 titik kita tadi. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik tu adalah dari sini. Okay, titik-titik ni adalah dari sini. So yang dia tak sentuh tu tadi adalah yang ini. Titik kedua tak sentuh dengan titik yang kelima dia tak sentuh. So ini dia sentuh, ini sentuh, ini sentuh, ini sentuh. So apabila kita nak cari kecerunan, kita akan cari mengikut titik-titik yang disentuh. Jangan ambil tempat yang dia tak sentuh. So cikgu nak pilih titik ini dengan titik ni. Kalau nak pilih titik lain pun tak apa je, nak pilih titik yang ketiga ke boleh je. So kalau kecerunan iaitu M, kecerunan M, kita akan ambil mesti yang paksi vertikal dulu kan. So vertikal ialah 4 dengan 20. So cikgu akan buat 4 tolak 20. Kemudian 9 tolak dengan 1 bahagi 9 tolak 1. So atas ni dapat negatif 16 bahagi dengan 8. So dapatlah kecerunan tu negatif 2. Kecerunan negatif sebab aku tengok graf ni dia menurun. Kalau graf menurun mesti kecerunan negatif. Kalau graf menaik mesti dia kecerunan positif. Kemudian okay, so sama lah dalam buku teks pun dia dapat negatif 2. Cuma dia guna poin berbeza dengan cikgu ni. Dia guna 4 dengan 22. Dengan 9 dan 0. Oh dia ambil yang ni. Kalau perasan tengok mana dia dapat 22 dengan 0 ni. Dia ambil dekat pintasan ni. Kat pintasan ni nilai X dia, koordinat X dia adalah 0. Koordinat Y dia adalah 22. Okay, sebab tu dia ambil 4 dengan 22, 9 dengan 0. So cikgu ambil tadi yang titik pertama tu. Okay.
1 dengan 20. Tak kisah mana-mana tak kisah. Okey. Kemudian jangan lupa cikgu kata tadi M. M kita adalah P per 3. So M tu adalah kecerunan. Kecerunan tadi kita dapat negatif 2. So M ni negatif 2 ni bersamaan dengan P per 3. Jadi P sama dengan negatif 2 darab 3. Jadi P kita dapat negatif 6. Itu sahaja. So cikgu tak boleh nak pergi lagi kepada contoh lain sebab nanti dia akan jadi apa? Tergantung. Tergantung sebab kita ada 10 minit je pun lagi. Tapi cikgu tunjuk je untuk awak nak tengok nanti sendiri. Contoh 8 ni jadual menunjukkan nilai X dan Y yang diperoleh daripada satu pemerhatian eksperimen. Yang ni cikgu tak tunjuk habis lah, cikgu bagi brief je. Pembuli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ini. Persamaan ini maksudnya ini persamaan yang tak linear. Okay, so ini data-data dia bagi X dengan Y. Okay, so A dia suruh awak plot graf log 10Y melawan X. Bermaksud sebelum awak plot graf, awak kena buat jadual yang baru macam tadi. Okay, sebab dia dah kena tukar. Data yang dia bagi ialah XY. XY bermaksud kalau kita lukis, ini adalah paksinya X, ini adalah Y. Tapi A ni dia suruh plot graf log Y melawan X. Bermaksud dia suruh plotkan sini adalah X, sini adalah log 10, log asas 10 Y. Maksudnya daripada Y ni kena tukar jadi log Y. Jadi awak kena bina jadual yang baru iaitu atas ni paksi horizontal dia X, bawah ni paksi vertikal dia log asas 10 Y. Okey, maksudnya X ni boleh, X ni sama kan? Sama, so kita boleh ambil macam dia. 2, 4, 5, 6 and so on. Awak sambung nanti Lepas tu bawah ni mesti ambil log Y. Maksudnya kalau sini nilainya adalah 0.3162, dekat sini awak kena tekan calculator. Awak kena ambil log 0.3162. Awak kena kira. So kalau cikgu boleh tekan sekejap calculator 3162, awak akan dapat jawapan negatif. Negatif 0.5. Okay. Nampak dekat bahagian penyelesaian dia? Negatif 0.5. Mana dia dapat ni? Dia tekan log asas 10 ataupun dalam kalkulator tekan je log 0.3162. Lepas tu awak kena kira semualah. Sebelah sini ni 0.7 mana dia dapat? Dia dapat daripada ni log 5.0119. Macam tu. Okay, so awak perlu bina jadual yang baru. So ini adalah jadual baru. Ni untuk hubungan yang linear. Okay, yang dia bagi tu adalah yang tak linear. So jadual dia ni pun jadual yang tak linear.
Lepas tu dia suruh daripada graf cari nilai P, cari nilai Q. Sama macam tadi. Cuma awak perlu tukarkan dululah. Tukarkan dulu hubungan tak linear tu menjadi hubungan linear. Macam mana caranya? Macam penyelesaian dia ni. A. Okay, so cikgu tak nak ulas banyak yang ni sebab memang tak sempat lah dalam 7 minit. So, homework awak mungkin cikgu boleh bagi awak kena study contoh 8 ni. So, contoh 8 ni basically sama je macam contoh 7 tadilah. Cuma awak perlu tengok ataupun kalau sebaik-baiknya ialah awak cuba selesaikan dulu tanpa tengok penyelesaian dia. So awak selesaikan dulu, lepas tu baru awak rujuk jawapan dekat sini. So baru awak boleh tengok nanti awak faham ke awak tak faham sebenarnya. Ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu kemudian So any questions? Buka kepada soalan kalau ada. Tu. Hmm. Hari ni cikgu baru bincangkan yang mana? Hari ni cikgu baru bincangkan yang mana? Hari ni cikgu baru bincang muka surat. Sekejap. Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Macam mana ni? Pukul 10 baru masuk. Sekejap, cikgu bincang tadi muka surat. Jangan nak ambil buku ni. Alah buku pula. Soalan lain setakat ni? Kawan-kawan ada soalan lain? Cikgu bincang tadi ni semua daripada muka surat 162 dengan 163 sampai 164. Cikgu. So yang hari ni punya adalah page 162 hingga 164 buku teks awak Kalau tak ada apa-apa soalan, tunggu kejap, jangan live lagi. Alamak, dah ada yang live ke? Belum. Saya nak snap kehadiran je. Sekejap Okey, so cikgu rasa tu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan, awak boleh keluar dululah. Nak prepare untuk next class. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh je stay tanya. Nanti cikgu. Okey, sama-sama. Dah boleh leave lah Siapa tak ada apa-apa nak tanya boleh leave. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama.